Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syarat wajib salat yaitu Islam, baligh dan berakal. Manakala syarat sah salat yaitu yang pertama mengetahui masuknya waktu salat dengan yakin. Sekiranya seseorang itu salat tanpa meyakini masuknya waktu, maka salatnya tidak sah walaupun tepat pada waktunya. Yang kedua, menghadap kiblat. Semasa mengerjakan salat, bagi orang yang boleh melakukannya, sekiranya orang yang uzur atau sakit yang tidak terdaya melakukan demikian, maka diberi kelonggaran ke atasnya menghadap ke arah yang dia boleh, tetapi hendaklah mengulangi salat tersebut apabila dia telah sembuh daripada penyakitnya. Menghadap kiblat yang dimaksudkan ialah dengan dada sahaja. Yang ketiga yaitu menutup aurat, menutup aurat. Sama ada ketika bersolat di tempat yang sunyi ataupun di tempat awam, aurat lelaki ialah dari pusat hingga lutut. Manakala aurat perempuan pula ialah seluruh badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Yang keempat, suci daripada najis, baik dari segi pakaian maupun anggota badan dan juga tempat. Maksud tempat ialah tempat berdiri, dua kaki, tempat sujud, tempat letak tangan dan juga tempat letak dua lutut. Yang kelima, suci daripada hadas, artinya dia telah pun berwudu dan juga telah mandi hadas. Kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila telah terdapat 5 syarat yang telah disebutkan tadi, maka salat yang dikerjakan itu dikira sah, insya-Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang rukun salat. Rukun salat ini ada 13. Yang pertama, niat dalam hati. Pensyariatan niat adalah berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat,
Akan tetapi niat ialah lintasan hati tentang apa-apa yang diniatkan. Niat ini berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul ihram, iaitu tatkala ia mengatakan Allahu Akbar, maka hatinya berkata sebagai berikut, ya, salat subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat zuhur, usalli fardhal zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat asar, usalli fardal asr 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat maghrib, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan salat fardu isya, usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua rukun salat, iaitu takbiratul ihram. Begitulah seterusnya niat untuk salat-salat lain mengikut rakaat tertentu. Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar, yang merupakan salah satu daripada rukun sembahyang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, ya, Ali bin Abi Talib karamahullahu wajhah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, yang bermaksud kunci, yakni pembuka sembahyang itu ialah suci daripada hadas kecil dan besar. Pengharamannya yakni daripada perkara-perkara yang harus seperti makan dan minum ialah ucapan lafaz Allahu Akbar, dan penghalalannya yakni melakukan perkara-perkara yang harus seperti makan dan minum ialah ucapan lafaz Assalamualaikum. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Darimi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berkaitan syarat-syarat takbiratul ihram, yang pertama, ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri, bukannya ketika baru hendak berdiri menunaikan salat. Yang kedua, menghadap kiblat ketika melafazkannya. Yang ketiga, dilafazkan dalam bahasa Arab. Jika tidak mampu mempelajarinya, hendaklah dilafazkan dalam bahasa yang mempunyai makna yang sama dengan takbiratul ihram. Tetapi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang itu tetap wajib belajar melafazkannya dalam bahasa Arab. Yang keempat, mendengar kesemua huruf yang dilafazkan. Dan yang kelima, melafazkan takbiratul ihram perlulah disertai dengan niat salat.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga yaitu berdiri betul bagi orang yang berkuasa. Ya. Sekiranya uzur pula, boleh salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring mengiringi sebelah kanan, ya, baring mengiring sebelah kanan atau kiri, menelentang atau sekadar yang ia boleh melakukannya. Indahnya Islam, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan begitulah, ya, itu antara yang ketiga rukun salat, ya. Antara keuzuran yang membolehkan seseorang itu bersolat tanpa berdiri, ya. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, yaitu seseorang yang takut akan pening kepalanya yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Ini boleh, ya tuan-tuan. Yang kedua, seseorang yang takut sampannya akan tenggelam jika dia bersolat berdiri di atas sampan. Yang ketiga, seseorang yang menghidap penyakit salis al-baul, yakni penyakit kencing tidak lawas, di mana jika dia sembahyang berdiri air kencingnya akan mengalir, ya. Yang keempat, seseorang yang diberitahu oleh doktor yang boleh dipercayai bahawa tanpa salat berdiri penyakitnya akan cepat sembuh. Yang kelima, seseorang yang jika dia bersembahyang berdiri akan diketahui kedudukannya oleh musuh dalam peperangan. Maka orang yang tersebut di atas diharuskan meninggalkan perbuatan berdiri dalam sembahyang disebabkan keuzuran tersebut, ya, dan tidak perlu mereka mengulangi sembahyang apabila keuzuran mereka sudah hilang, kecuali bagi orang yang dalam peperangan, kerana perkara sedemikian jarang berlaku. Ini berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud, ya, dulu aku pernah terkena penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salat. Baginda bersabda, salatlah berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka bersalatlah duduk. Jika engkau tidak mampu, maka bersalatlah di atas lambungmu, yakni mengiring, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Begitulah, ya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wajibnya kita melaksanakan salat dalam apa jua keadaan pun, ya. Orang yang mampu untuk berdiri tetapi dia tidak mampu untuk melakukan rukuk dan sujud, dia tetap diwajibkan untuk berdiri. Apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah dia membongkokkan badannya sekadar yang dia mampu. Jika dia tidak mampu untuk membongkokkan badannya, maka hendaklah dia mengisyaratkannya dengan menggunakan leher dan kepala. Jika dia tidak mampu juga, hendaklah dia mengisyaratkannya dengan menggunakan kelopak mata. Yang keempat, yaitu rukun salat membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat dan bismillah ialah satu daripada ayat Al-Fatihah. Perlu diingat bahawa adalah wajib memelihara segala makhraj dan tajwid Al-Fatihah itu. Bacaan Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji-pujian hanya untuk Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang memiliki, yakni mengadili hari kemudian. Hanya padamu sahajalah, yakni ya Allah, kami sembah, dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau kurniakan nikmat, bukan yakni jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan yakni pula jalan mereka yang sesat. Syarat sah bacaan Al-Fatihah yang pertama, bacaan itu didengarinya dengan jelas jika dia mempunyai pendengaran yang baik. Yang kedua, membaca mengikut tertib ayat serta jelas sebutan huruf dan bacaan yang bersabdu. Yang ketiga, menyebut sebutan kalimah dalam surah itu dengan betul sama dengan maknanya. Jika tidak, salat dianggap tidak sah. Yang keempat, bacaan surah Al-Fatihah dalam salat hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Dan yang kelima, hendaklah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dalam keadaan berdiri, dan tidak boleh disambung dalam keadaan rukuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rukun yang kelima yaitu ruku serta tumakninah, ya. Sekurang-kurangnya ruku ialah membongkok sampai dua tangannya dapat diletakkan kedua kepala lututnya, serta tumakninah, yaitu berhenti sebentar sekadar bacaan subhanallah. Sedang anggota-anggota berat hendaklah juga berhenti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, anggota-anggota berat itu ialah kedua-dua belah tangan, yakni termasuk pergelangan tangan, kepala, kaki dan badan. Sekiranya anggota-anggota ini masih bergerak semasa rukuk, yakni tanpa berhenti, maka tidak lagi dikira sebagai tumakninah. Ya. Bacaan ketika rukuk ialah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, maha suci Tuhan yang maha agung dan segala puji-pujiannya. Manakala pula syarat-syarat ruku', iaitu yang pertama ruku' dengan kadar yang betul, yaitu tapak tangan sampai ke lutut. Yang kedua, tidak berniat untuk mengelak daripada sesuatu ketika membongkok untuk ruku'. Yang ketiga, senantiasa berada dalam keadaan tetap dan tenang serta melafazkan tasbih ruku'
sahaja ketika melakukannya, ya. Melafazkan tasbih rukuk sahaja ketika melakukannya. Berkaitan dengan rukuk orang solat duduk pula, orang yang solat duduk sekurang-kurangnya rukuknya ialah dahinya hendaklah bertentangan dengan dua lutut kakinya. Rukuknya yang sempurna ialah dahinya hendaklah bertentangan dengan tempat sujudnya. Jika seseorang itu mampu melakukan rukuk sahaja tetapi dia tidak mampu melakukan sujud, maka hendaklah dia mengulangi rukuk ganti bagi sujud. Orang yang mampu melakukan lebih daripada rukuk yang sempurna, maka wajib dia melakukannya, kerana perbezaan antara rukuk dan sujud adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Jika seseorang itu tidak mampu juga melakukan sekurang-kurangnya rukuk tersebut, maka hendaklah dia mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan cara menundukkan kepala dan diwajibkan melebihkan tunduk bagi sujud daripada tunduk bagi rukuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika dia tidak juga mampu untuk menundukkan kepala, maka hendaklah dia mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan menggunakan kelopak mata tanpa ada perlu perbezaan antara rukuk dan sujud. Jika itu pun dia tidak mampu, ya, maka hendaklah dia menggambarkan perbuatan-perbuatan solat di dalam hatinya sahaja. Rukun yang keenam, artinya berdiri tegak semula selepas rukuk dan tumaknina, yakni berhenti sekejap semasa berdiri. Oleh itu, apabila iktidal, hendaklah semua anggota berat berhenti sebentar, ya. Bacaan semasa iktidal adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, hanya untuk Engkau sahaja segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa sahaja yang Engkau kehendaki selain daripada itu. Syarat-syarat iktidal berada dalam keadaan berhenti sebentar untuk mengucapkan tasbih iktidal. Yang kedua, tidak berada dalam keadaan qasad selain ibadat ketika bangun daripada ruku. Dan yang ketiga, tidak terlalu lama berdiri ketika iktidal. Seterusnya, rukun salat yang ketujuh yaitu sujud, yang mana 7 anggota sujud. Yang pertama itu dahi kita tu, ya, dahi. Yang kedua 2 telapak tangan kita. Ketiga 2 lutut. Dan keempat 2 perut jari kaki. Sujud dari segi syarak, sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi di atas tempat sujud, dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Tetapi sekiranya terpaksa dahi itu dibalut kerana luka dan sebagainya, maka tidaklah diwajibkan membukanya. Begitu juga umpamanya dahi berlapikan songkok dengan sengaja tanpa sebab, maka solat itu dikira tidak sah. Ya, berhati-hati ya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Bacaan ketika sujud ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan segala puji-pujiannya. Berkaitan tentang
syarat-syarat sujud, dahi tidak berlapik dengan sesuatu benda. Apabila sujud di tempat sujud, dahi tidak boleh berlapik dengan sesuatu benda yang lain. Jika dahi seseorang itu tertutup oleh sesuatu, maka tidak sah sujudnya. Tetapi jika dahi seseorang itu luka atau sakit, di mana jika ditanggalkan penutup dahinya itu akan mendatangkan kesusahan, kemudaratan yang tidak dapat ditanggung pada adat menurut sangkaannya, maka ia dikecualikan. Sekalipun perkara itu tidak disahkan oleh seorang doktor yang adil. Jika seseorang sujud di atas tanah atau kertas dan yang seumpamanya, lalu melekat tanah atau kertas tersebut di dahinya sehingga menjadikan dahinya berlapik, maka tidak sah sujudnya. Maka tidak sah sujudnya. Yang kedua, kecuali setelah dia menghilangkan tanah atau kertas tersebut daripada dahinya. Adapun sujudnya yang pertama tadi adalah sah. Seterusnya, sujud hendaklah melibatkan 7 anggota seperti yang disebutkan tadi, yaitu 1 dahi, yang kedua 2 tapak tangan kita, ketiga 2 lutut kita, yang keempat 2 perut jari kaki. Semuanya 7 anggota sujud. Seterusnya, bahagian paling bawah yakni punggung hendaklah terangkat sedikit lebih daripada kepala sekadar termampu. Tidak mempunyai niat yang lain selain daripada sujud. Berada dalam keadaan tenang ketika sujud, yaitu ketika sujud mestilah berada dalam keadaan tenang serta mampu untuk membaca tasbih sujud. Dahi terletak tetap di tempat sujud. Tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau yang bersambung dengan badan. Maksudnya sini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau yang bersambung dengan badan yang mana ia bergerak dengan pergerakannya, seperti berdiri atau duduk, sekalipun ia hanya bergerak dengan pergerakan yang kuat seperti pakaian yang dipakainya. Oleh itu, sah sujud di atas katil sekalipun katil itu bergerak dengan pergerakannya, kerana katil itu tidak ditanggungnya. Begitu jugalah adalah sah sujud di hujung kainnya yang panjang yang tidak bergerak dengan pergerakannya untuk berdiri dan duduk, kerana ia dihukumkan sebagai benda yang tidak bersambung dengannya. Seterusnya, bertumpu dengan dahi. Bertumpu dengan dahi yakni meletakkan imbangan berat kepalanya di tempat sujud. Ukurannya ialah jika seseorang itu sujud di atas kapas, akan pipi kapas tersebut disebabkan keberatan dahi, dan jika dimasukkan tangan di celah-celah kapas tersebut, tangan boleh merasakan keberatan dahi, maka sujud tidak akan memadai dengan semata-mata dahi menyentuh tempat sujud. Dan niat untuk sujud, hendaklah perbuatan melakukan sujud bukan kerana tujuan lain selain untuk sujud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rukun salat yang ke-8, duduk antara 2 sujud dan tumakninah. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk antara 2 sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Sekiranya mengangkatnya
niatnya kerana tujuan lain, umpamanya mengelakkan daripada binatang, maka hendaklah ia sujud semula. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek, maka tidak boleh dipanjangkan masa duduk. Dan sunat membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Yang maksudnya, ya Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, tutuplah aibku, tinggikanlah darjatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sejahterakanlah aku dan maafkan aku. Ya, amin ya rabbal alamin. Rukun salat yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Ya. Artinya tidak boleh seseorang itu membaca tahiyat sedang ia berdiri, sujud atau sebagainya. Ya. Saya ulangi, duduk tahiyat akhir artinya tidak boleh seseorang itu membaca tahiyat sedang ia berdiri, sujud atau sebagainya. Dan rukun yang 10 membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir adalah rukun, tuan-tuan ya. Oleh itu lafazkan bacaan ini dengan makhraj dan tajwid yang betul. Lafaznya ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang bermaksud segala penghormatan yang berkat dan salat yang baik adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang engkau telah anugerahkan kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang engkau telah berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha tinggi. Alhamdulillah, berkaitan syarat-syarat tahiyat, ada beberapa perkara yang disyaratkan dalam tasyahud, yakni tahiyat yaitu antaranya memperdengarkan dirinya sendiri bacaan tasyahud. Tahiyat ini kena kita dengar sendiri, tuan-tuan. Yang seterusnya berurutan bacaan perkataan tasyahud, yaitu jika diselangi di antara bacaannya perkataan asing atau diam yang panjang, maka tidak dikira tasyahud itu, kecuali bagi perkataan-perkataan yang wirid dalam bacaan yang sempurna. Membaca tasyahud dalam duduk yang diikuti oleh salam
bacaan tasyahud ya ataupun tahiyat dalam bahasa Arab kena baca ya dengan bahasa Arab. Seterusnya menjaga bacaan makhraj huruf tasyahud, menjaga bacaan baris-baris sabtu dalam tasyahud ya. Seterusnya membaca tasyahud dengan tertib. Membaca tasyahud dengan tertib ialah syarat, bila mana jika ia tidak dibaca dengan tertib, bacaannya akan mengubah maknanya. Jari telunjuk diangkat ketika menyebut illallah ya. Jari telunjuk itu diangkat ketika menyebut kalimah illallah ya. Manakala pula doa tahiyat akhir ya. Ya Allah, ampunilah aku terhadap dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, yang tersembunyi dan yang nyata. Begitu juga dosa yang kubuat berlebih-lebihan dan segala dosa yang mana engkau amat mengetahuinya daripadaku. Engkaulah permulaan dan engkaulah penyudahan. Tidak ada Tuhan selain daripada engkau, wahai Tuhan yang membolak-balikkan sekalian hati. Tetapkanlah hatiku atas yakni berpegang kepada agama engkau yakni Islam, dan atas menjunjungi titahmu. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku ini sebahagian daripada orang yang zalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rukun salat yang ke-11 yaitu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebaik-baik selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarganya, sebagaimana engkau selawatkan ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana engkau berkati ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim di dalam alam ini. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Rukun yang ke-12 yaitu salam pertama, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Dan yang sempurnanya ialah Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera ke atas kamu berserta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun salat yang terakhir yaitu rukun 13 ya, yang ke-13 yaitu tertib ya. Semua rukun salat dari mula sehingga akhir hendaklah mengikut aturan. Jika tidak, salat itu akan terbatal. Berhati-hati ya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Takrif tertib ini yaitu boleh ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Berkaitan rukun-rukun solat,
Rukun solat dibahagikan kepada 3, yaitu rukun qalbi, rukun qawli, rukun fi'li. Rukun qalbi merupakan lintasan dalam hati, yakni niat. Manakala rukun qawli diucapkan dengan lidah seperti melafazkan takbiratul ihram sewaktu mengangkat takbir, membaca al-Fatihah, membaca tahiyat atau tasyahud akhir, membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir, mengucapkan salam yang pertama ke kanan. Rukun fi'li pula, iaitu perbuatan yang dilakukan. Yang pertama berdiri tegak, seterusnya rukuk, iktidal, ya, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk ketika membaca tahiyat akhir. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah antara kupasan yang kita dapat kongsikan bersama berkaitan tentang rukun, ya, rukun salat. Rukun salat ini perlulah dipraktikkan, ya, perlulah dipraktikkan. Selalulah kita memastikan tertibnya kita dalam kita melaksanakan rukun salat ini, ya. Rukun salat itu adalah 13, ya, dan kita telah kongsikan rukun-rukun tersebut, ya, ia adalah wajib dalam kita laksanakan dalam salat, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.